Hey guys, korang tahu tak? Ada lelaki ni, dia pergi kerja jalan kaki selama 7 jam. Sebab apa? Daripada tempat kerja dia dengan rumah dia, jauh dia 20 batu, macam 32 kilometer. Uish, serius lah? Kepala otak dia masak nasi. Tapi memang benda ni memang terjadi. Macam mana dia boleh jalan kaki nak pergi kerja jauh tu? Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Lelaki ini yang bernama Walter Carr, dia ni duduk dengan mak dia je. Ayah dia semua dah tak ada. Lelaki ni dengan mak dia duduk dekat New Orleans. Tapi masa tu tiba-tiba ada ribut taufan yang besar yang bernama Hurricane Katrina. So bila ribut taufan tu dah melanda dekat dia punya tempat, memang semua barang hancur. Rumah dia pun hancur. So bila rumah dia semua dah hancur, dia dengan mak dia pun berpindahlah ke Alabama. So masa diorang dah berpindah ke Alabama tu, diorang dah tak ada harta, diorang dah tak ada duit. So disebabkan dah tak ada duit, lelaki ni umur dia 20 tahun. Walaupun dia tengah belajar lagi dekat college, tapi dia still nak cari duit untuk mak dia. So apa dia buat? Dia pun carilah kerja dekat satu tempat ni. So masa dia cari kerja semua tu, dia pun tiba-tiba dapat satu tempat kerja ni yang bernama Bell Hoops. So masa tu dia happy gila lah kan, sebab dia dapat tolong mak dia. Dan dia pun boleh start kerja tu pada esok hari. Tapi malam ni geng, malam tu sebelum dia kerja tu, tiba-tiba kereta dia rosak. So dia pun rasa macam, ish, macam mana nak pergi kerja ni? Dah lah tempat kerja dia jauh ni, 20 batu. Nak beli kereta baru, nak naik Uber ke nak naik Grab pun tak boleh, sebab diorang dah tak ada duit. So dia pun decide untuk jalan kaki daripada rumah dia ke tempat kerja dia tanpa pengetahuan mak dia. Kiranya mak dia tak tahu pun dia ni nak pergi kerja semua, sebab dia tak nak mak dia tahu supaya mak dia tak risau. So dia pun start perjalanan kaki dia pada pukul 12 pagi supaya sampai dekat tempat kerja dia tu pukul 7 pagi bila dah masuk kerja. Korang bayangkanlah nak kena jalan kaki pukul 12 pagi malam-malam sorang-sorang, ada apa dekat luar. Tapi dia tak give up, dia jalan kaki je. Tapi bila dah lama jalan kaki kan, dah pukul 3-4 pagi macam tu, dia dah rasa penat sangat, berpeluh, kaki dia, lutut dia semua dah bergetar. Lepas tu masa dia dah jalan kaki semua tu, tiba-tiba ada polis kat belakang. Polis nampak dia. Dia pun takut lah kan, sebab dia cakap, ish, kalau polis nampak aku ni, mesti polis ingat aku ni buat benda jahat ke apa. Dah lah pagi-pagi dekat luar sorang-sorang. So polis pun tahan lah dia. Polis cakap kat dia, apa awak buat dekat luar ni? Awak buat apa malam-malam macam ni? Lepas tu dia pun ceritalah dekat polis tu apa yang terjadi. Dan polis tu pun rasa sedih gila, sampai polis tu pun suruh dia naik kereta polis dan polis tu hantar balik dekat rumah. Kenapa dia hantar balik kat rumah? Sebab polis tu nak bercerita dekat mak dia, bagi tahu apa yang terjadi kat anak dia ni. So bila mak dia dah tahu semua benda, mak dia rasa sedih lah kan. Tapi ada seorang polis ni nak tolong lelaki ni, sampai diorang post kat Facebook dan suruh semua orang bagi donation dekat lelaki ni. Kenapa polis tu nak suruh orang bagi donation kat dia ni? Supaya orang semua boleh tolong dia ni bagi duit. Dan akhirnya diorang pun tak sangka diorang boleh dapat $30,000. Dan kalau korang nak tahu, tiba-tiba bos tempat kerja dia yang Bell Hoops tu tiba-tiba tahu benda ni. So bila bos dia dah tahu benda ni, bos dia pun terus panggil dia ni pergi kat tempat kerja. Dan bos dia pun bagi dia kereta baru. Bos dia bagi kereta baru tau. Kiranya bos dia terus beli kereta untuk dia ni, bukan kereta second hand So akhirnya dia memang rasa terharu gila lah kan, sebab tiba-tiba semua benda dia dapat dan semua orang tolong dia. So apa pendapat korang? Korang rasa dia ni bagus ke tak? Bagi saya dia ni memang bagus. Sebab apa? Dia nak tolong keluarga dia semua. Dia sanggup buat apa saja. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni, maksudnya kita ni kalau boleh usaha tu biar usaha betul-betul. Jangan cakap je lebih tapi tak buat. Korang kena ingat, bila kita usaha betul-betul, jangan risau, Allah akan tolong kita. Dan satu lagi, korang semua kena ingat juga, walaupun kalau kita usaha betul-betul pun, tapi kalau tak solat, kalau kita tak jaga ibadah, tak guna juga. Dan korang kena ingat, bila kita kejar akhirat, dunia pun akan datang dekat kita. So bila kita konklusikan semua cerita ni, maksudnya dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat jangan tinggal.